Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli-ahli jawatankuasa, seterusnya para sukarelawan Surau Al-Ansar, Taman Jalan Melati, Kuala Dungul. Kalau ikut dalam petanya, Surau Al-Ansar, Taman Elina 2, Surau Tengah, tak tahulah mana se. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, iaitu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada penghujungnya. Hadirin hadirat sekalian, dalam dunia Nabi ni bukan seorang, ada ratus ribu Nabi, beratus ribu Nabi. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu dia datang jumpa Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, kam wafa iddatul anbiya, berapa jumlah para Nabi seluruh dunia ini? Apa jawab Nabi? Mi'atu alaf wa arba'a wa ishruna alfan, ar-rusulu min zalika salasu mi'ata wa khamsata ashar jamman ghafira. Kata Nabi, jumlah Nabi-Nabi ada 124,000 orang, dan 315 di antara mereka adalah Rasul, dan jumlah mereka ramai sekali, kata Nabi. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Namun tuan-tuan, banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan semulia Nabi Muhammad. Banyak redup perkara redup, redup alamat hari nak hujan. Banyak hidup perkara hidup, hidup Nabi Muhammad sentiasa jadi teladan. Gema takbir subuh hari, semayang awal jadikan amalan. Rasul terakhir takkan ada ganti, peribadinya kekal jadi ikutan. Jaring puput merata-rata, campur bilis ke dalam pukat. Kering laut menjadi tinta, takkan tertulis semua peribadinya Nabi Muhammad. Sebab itu adalah menjadi impian setiap daripada kita ini, nak sangat bertemu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi impian kita. Sebab itu tanda orang cinta Nabi, dia berharap dapat menengok Nabi dan terlalu rindu nak berjumpa dengan Nabi, dan dia sanggup bayar dengan harta dia demi nak tengok muka Nabi. Dia sanggup korbankan keluarga dia demi dia nak tengok rupa Nabi. Kalau tuan-tuan semua dah ada sifat begitu, itu cinta betul tu. Bukan sekadar selawat, dia dah satu peringkat. Cinta ni bawah, rindu atas lagi. Dia rindu nak bertemu. Sebab itu Nabi sebut, min asyaddi ummati li hubban nasun yakuluna ba'di. Umat yang paling mencintai aku adalah orang yang hidup selepas pada aku. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa mali. Mereka sangat nak menengok muka aku, walaupun mereka terpaksa tebus dengan keluarga dan harta mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim.
Sebab itulah para sahabat dulu, mereka siang malam pagi petang fikir bagaimana nak agar mereka ni sentiasa dapat menatap wajah Nabi. Ni sahabat-sahabat dulu. Dalam kitab Mu'jamul Kabir susunan Imam At-Tabrani, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia ceritakan ada satu orang sahabat Nabi nama Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni dia datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Aku cinta sungguh padamu ya Rasulullah. Kalau sehari aku tak tengok wajahmu, aku rasa nyawa nak keluar ya Rasulullah. Sayang sangat pada Tuan." Nabi senyum sajalah. Dia pun cerita, "Ya Rasulullah, aku nanti kalau hari akhirat, kalau takdir aku masuk surga, sudah pastilah surga aku ni di bawah surgamu. Surga ya Rasulullah kan surga first class punya, Firdaus. Macam aku ni ya Rasul mungkin bawah sikit. Sudah pasti ya Rasul aku akan rindu pula nak tengok mukamu ya." Oh, sampai ke situ dia berfikir. Sudah pasti di akhirat aku rindu pula nak jumpamu ya Rasulullah. Aku nak sekali tinggal bersamamu ya Rasulullah. Lagu mana nak buat? Aku di dunia tak tengok mukamu rasa nak mati lah. Ya Rasulullah, tolonglah aku ya Rasulullah. Nabi tidak jawab apa-apa. Sehinggalah turun ayat 69 suratun Nisa. "May yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada aku, taat kepada Allah, mereka akan disimpan, diletakkan dalam surga bersama nabi-nabi, bersama orang siddiqin, bersama orang mati syahid dan seterusnya. Jadi Nabi beritahu, kalau mu nak duduk dengan aku di surga nanti, mu kena taat setia pada aku, tak berbelah bagi. Ada satu kes yang kedua. Seorang sahabat juga nama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia bercerita pengalaman dia, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi." Saya pernah bermalam di rumah Nabi. Saya khidmat untuk Nabi ibadah. Saya bawakan air untuk dia ambil wuduk. Saya bantu memenuhi hajat dia, nak minumkan apa, saya jadi khadam dia. Bila Nabi dah qiyamulai, dah siap semayang, dia duduk tunggu Nabi semayang. Kemudian Nabi pun bersabda kepada dia, "Faqala li," kata Rabi'ah bin Ka'ab, "Faqala li sal." Nabi pun kata kepada Rabi'ah, "Wahai Rabi'ah, sal." Apa makna sal? Minta sekarang. "Minta apa ya Rasulullah?" "Ada awak buat kerja daripada malam tadi ni, cakaplah nak apa?" Tak ada ya Rasulullah, saya tak mau upah apa-apa ni. Memang khidmat saja, untuk khidmat." Nabi ulang lagi, "Sal." Minta. "Tak ada Rasulullah, saya ikhlas." Nabi ulang sekali lagi, "Sal." Minta sekarang. Maka kata Rabi'ah, "Aku tak tahu nak minta apa." Akhirnya katanya, "Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannati ya Rasulullah. Kalau aku boleh minta, nak minta satu je ya Rasul." "Minta apa dia?" "Saya nak minta duduk sekali surga dengan Tuan. Tu yang saya minta. Sebab saya khawatir kita duduk surga suku-suku, lain-lain." Nabi tanya, "Aw ghaira zalika?" Ada lagi hak lain? Ada lagi nak minta benda lain? "Qultu huwa zaka." Kata Rabi'ah, "Tak ada Rasulullah, tu je saya minta. Kalau boleh nak minta lah." Nabi diam. Maka kata Nabi, "Fa'aini ala nafsika bikasratis sujud." Mu kena tolong dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Banyakkan sujud. Minta pada tokeh surga. Siapa dia? Allah. Surga bukan hak saya, hak Allah. Minta dengan dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang betul-betul cinta pada Nabi, dia bukan sekadar cinta lah, dia dah rindu lah. Rindu sangat nak jumpa. Macam ke kita sekarang, nak tengok dengan mata lendir memang tak nampak. Bahkan ada, kalau siapa-siapa ngaku jumpa Nabi dengan mata lendir, boleh didakwa di mahkamah syariah. Boleh didakwa. Takdir dia jumpa betul sekalipun, jangan cerita ke orang. Jangan masuk Facebook, jangan masuk Instagram, senyap-senyap sudah. Jangan buat live TikTok cerita, jangan. Fitnah. Kalau takdirlah dia jumpa betul, menjadi fitnah. Hatta orang yang mimpi jumpa Nabi pun,
afdal sekiranya dia tidak bercerita hal itu pada orang, sebab boleh menimbulkan fitnah. Pertama, riak, menjadikan kita riak. Yang kedua, jadi rosak agama. Contoh, kita jenis tak semayang, koseh, semayang asar gelap sangat, subuh cerah sangat. Tiba cerita ke orang mimpi jumpa Nabi, orang guling suka, Allah mu jumpa Nabi, aku semua pujahal mu jumpa tu. Orang jadi main ke kita, walaupun benda tu benar. Orang pertama hok entang kita, isteri kita lah. Abang mimpi jumpa Nabi, Nabi mana? Kita memang jumpa betul mimpi tu, tapi sebab potongan kita bukan potongan selayaknya. Kalau orang jadinya Tuan Guru Harundin, layak cerita munasabah, level dia, level kita dia tak salah. Cak ayang jangan. Jadi fitnah agama. Maka kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi yang tiada berpenghujung ini, saya ingin mengajak hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita amalkanlah sunnah Nabi SAW. Sebab sunnah Nabi ni, dia mata rantai yang menghubungkan kita dengan Nabi. Kita dah 1000 tahun lebih terputus zaman Nabi, tapi yang menjadikan kita ni dekat dengan Nabi kerana sunnah dia. Sunnah ni, contohnya jangan ingat sunnah ni nikah dua tak, itu sunnah lain. Sunnah Nabi ni ada 3 jenis. Ini kita jelaskan. Pertama sekali adalah sunnah qauliyah. Apa makna qauliyah? Ucapan. Apa saja perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Nabi dalam pelbagai sempena dan tujuan, yang kalau orang Melayu dia lebih kenal dengan sebutan hadis. Hadis itu adalah sunnah qauliyah, hadis Nabi. Dan hadis adalah pengubat rindu kita kepada Nabi. Sebab hadis ni dibina daripada rantaian perawi. Macam tuan-tuan dengar satu hadis, innamal a'malu binniyat. Walaupun yang ucap tu saya, tapi saya membawa rantaian daripada Nabi SAW. Dia suara ni pengubat rindu, suara. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kalau kita dengan isteri kita, dengan suami kita, mungkin selalu kita WhatsApp pakai teks, type. Tapi sekali-sekala rekod kot suara, pakai voice recorder itu. Sebab sampai satu peringkat, saya ramai jumpa orang, bila dia rindu sangat pada arwah, pengubat rindu dia adalah suara yang dia rekod dalam WhatsApp. Dengar balik, lepaskan rindu. Macam saya pernah jumpa ada orang duduk di kedai makan roti canai, buka telefon, abang kat mana tu? Kalau makan kan jangan lupa bawa balik roti. Dia pasang voice, bukan voicemail, voice recorder tu lah. Rupanya dia bukan bercakap dengan isteri dia. Isteri dia meninggal lama dah, tapi benda tu ada dalam telefon. Tengah makan teringat ke arwah, biasa beli tapau ke dia ke benda ke, pasang dengar, mengubat rindu. Jadi tuan-tuan ni balik kan, belajar-belajar, tekan lama tu dia boleh rekod sendiri je, tak payah tarik. Bila nak balik jadi suara masa ni nyakit hati lah kadang-kadang lah, tapi itulah pengubat rindu. Macam hadis ini, baik tu orang India, di India orang Islam, mereka menghormati hadis Nabi ni luar biasa. Saya tengok kalau kita di Malaysia, hadis ni kita tidak hormat sangat. Padahal itu sunnah Nabi tu, sunnah kata-kata Nabi. Orang India tuan-tuan, kalau pergi ziarah orang sakit, macam kita baca Quran, orang di India ada setengah mereka baca hadis. Buka hadis 40. Orang sakit, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, man kana hijratuhu ila Allah wa contoh. Kita ni pelik, apa mu baca hadis? Atau aku nak mengambil berkat daripada mulut Nabi yang mulia. Oh, ni orang-orang sebelah sana. Macam kita kurang. Dia hadis ni tuan-tuan, dia mata rantai. Macam contoh saya sebut tadi hadis innamal a'malu binniyat. Dulu adalah orang hak anti hadis, dia mempertikai. Dia kata, ustaz tahu mana innamal a'malu binniyat tu Nabi hak ucap? Ustaz tahu di mana? Contoh Imam Bukhari main reka dia. Ni orang hak memikirkan agama guna akal. Dia pun kata Imam Bukhari ni contoh dia reka, takkanlah dia sempurna sangat. Kita nak ceritakan bahawa Imam Bukhari dia pun tak dengar hadis tu daripada Nabi, dan itu kita ngaku. Sebab
mereka hidup pada dua zaman berbeza. Bukhari zaman lain, Nabi kita zaman lain. Tapi Imam Bukhari dia ambil hadis tu daripada Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi. Abdullah bin Zubair bin Isa Al-Humaidi pun tidak ambil hadis tu pada Nabi. Dia pun jauh jarak. Al-Humaidi ambil dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan pun tak dengar Nabi daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris. Muhammad bin Ibrahim Al-Haris ambil daripada Alqamah bin Waqqas. Alqamah dia ambil bukan daripada Nabi direct, dia dengar daripada Umar Al-Khattab. Jadi yang dengar pada mulut Nabi betul adalah Umar Al-Khattab. Jadi rantaian tu sampai pada kita. Kalau tuan-tuan dengar orang baca hadis, itu daripada mulut Nabi, itulah rupa dia dulu. Sebab itu kita jangan pertikai rantaian-rantaian hadis ini. Hatta kita yang baca Quran ini pun, kita baca Quran tuan-tuan ada rantaian. Riwayat kita kan ada rantai. Mana ada baca Quran rekaan kita tak ada rantaian. Pernah orang petikai rantaian Quran kita? Kok adalah orang tanya, awak baca Quran ni betul ke sama dengan bacaan Nabi? Tuan-tuan awak reka sini, tak ada orang nanya tak? Sebenarnya Quran pun ada rangkaian dia, rantaian dia. Macam kita di Dungun ini, bacaan kita apa riwayat kita? Kita menggunakan qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq, Syatibi. Perjalanan dia Hafs, dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami pula pernah talaki dengan 5 orang sahabat, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adh bin Jabal, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan 5 sahabat ni pernah baca depan Nabi. Jadi bacaan orang Dungun mutawatir sampai pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mata rantai. Tapi maaf tuan-tuan, sekali lagi kita di Malaysia, kita lebih kepada pengajian Quran berbanding dengan hadis. Bahkan di Malaysia orang yang hafal Quran dipanggil Al-Hafiz. Sedangkan dalam tradisi ilmuwan Islam, Al-Hafiz ini bukan orang hafal Quran. Siapa Al-Hafiz? Al-Hafiz orang yang hafal hadis. Itu baru dipanggil Al-Hafiz. Sebab itu ulama mana ada pakai Al-Hafiz, sebab Al-Hafiz ini untuk orang yang menghafal hadis dengan jumlah yang sangat banyak. Macam Imam Al-Ghazali ke Imam Syafi'i ke apa tu, dia tak guna Al-Hafiz belakang nama dia. Sebab ulama-ulama ni memang 100% kebanyakannya memang hafal Quran dah. Dia hanya gunakan Al-Hafiz kalau dia menghafal hadis dalam jumlah yang luar biasa banyak. Berapa banyak? Minimum 20,000 hadis. Baru boleh letak belakang nama dia Al-Hafiz. Ada yang hafal 100,000 hadis, ada yang hafal 300,000, ada lebih banyak benda tu pun ada. Tuan-tuan, kita malam ni jujurlah, ngaku sayang Nabi tepuk dada. Berapa hadis kita hafal? Cinta Nabi apa kalau lagu Piramli hafal belaka? Tapi hadis Nabi nak 40 hadis pun tak ada. Lepas tu tepuk dada, aku cinta Nabi. Bukan gitu. Orang cinta Nabi dia hafal semua. Tak nak hafal semua banyak sangat. Hafal 5 hadis pun belum tentu lagi. Kita kena hafal hadis. Benda ni tidak wajib. Tanda cinta, tanda mu suka. Macam kita suka artis, suka Piramli, suka apa. Macam saya pun minat Piramli kadang-kadang. Ceramah cerita Piramli. Orang hok minat saya cerita separuh, dia sambung pula cerita tu. Mana dia hafal filem Piramli, dialog-dialog kelakar, artinya benda tu lekat dalam hati kita sebab kita minat. Tapi bila dengan hadis-hadis Nabi semua senyap. Sebab tak apa. Tapi tepuk dada mengaku aku cinta Nabi. Tak boleh gitu. Ada di kalangan ulama yang menghafal hadis lebih banyak daripada itu pun ada. Luar biasa sekali. Kalau kita mengkaji sejarah, para ulama dulu, mereka punya nilai dia akan jadi bertambah kalau mereka menguasai hadis. Sebab itu sebagai contoh kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, dia menceritakan kana Ahmad bin Hanbal yahfaz alfi hadithin. Kata dia Imam Ahmad bin Hanbal
dia hafal 1 juta hadis. Mazhab Hambali 1 juta hadis. Tiba ada orang pertikaikan dia. Wa ma yudrika, pandai sangat, mu tahu mana? Mu tahu di mana? Jawab Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, zakartuhu wa akhastu alaihi al-abwab. Saya tahu sebab saya anak murid dia. Saya ambil dengan dia beberapa hadis. Dan dia, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi pernah berkongsi tentang kesungguhan para ulama menghafal hadis. Ada banyak kitab-kitab yang ditulis, boleh rujuk Ibnu Jauzi ada menulis tentang kesungguhan ulama dulu menghafal hadis. Sehingga kan kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, ahfazu mi'atai alfa hadisin. Saya sendiri hafal 200,000 hadis. Dan kata dia, kama yahfazul insan qul huwallahu ahad wa fil muzakarati 300 alfa hadisin. Dan kami dulu, generasi dulu hafal hadis ini macam kami hafal qul huwallahu ahad saja. Dan kebiasaannya para ulama dulu dalam ingatan 300,000 hadis biasa. Ini baru cinta Nabi, hafal hadis. Dia, saya sebut tadi, ulama dia punya nilai berbeza tengok apa hadis, bukan hafal Quran. Quran memang automatik dah mereka hafal. Baik itu ulama ni dia ada tingkatan. Dia hak bawah dia panggil al-musnid. Kalau ulama tu ada nama al-musnid, itu maknanya dia meriwayatkan hadis dengan jalur sanad sendiri. Dan dia kebanyakannya dia menghimpun hadis pada ahli-ahli muhadis pada zamannya. Antara ulama yang bergelar al-musnid ini contohnya Syekh Alawi Al-Maliki, ni baru dia meninggal beberapa tahun lepas, orang Mekah. Ataupun Maulana Syah Waliullah Ad-Dahlawi, ataupun Syekh Yasin Al-Fadani. Ni ulama-ulama baru, mereka ni al-musnid. Ada ulama dipanggil al-mufid, ada ulama dipanggil al-muhaddis. Al-muhaddis ini gelaran untuk orang yang terlibat dalam kajian hadis secara riwayah, dirayah, dan dia mengetahui sejarah-sejarah hadis ini. Dia lebih tinggi daripada musnid. Antara ulama yang duduk peringkat muhaddis ni, Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ini orang tabligh kenal. Syekh Mahmud Said Mamduh, siapa lagi? Syekh Taqi Usmani. Ini semua level-level al-muhaddis. Lagi atas Al-Hafiz. Ini orang kita selalu guna Al-Hafiz. Al-Hafiz ini ulama yang betul-betul kenal hadis sampai ilmu jarah dengan ta'dil. Dia tahu bezakan perawi. Dia tengok nama perawi dia kenal. Dan biasanya orang-orang yang gelar Al-Hafiz ini mereka hafal 100,000 hadis. Baik tu adik-adik yang hafal Quran, kalau pergi ke Mesir, orang tanya nama, entah semakai. Kita pun tentang Al-Hafiz, ana Muhammad bin Al-Hafiz. Masya Allah, Al-Hafiz entah. Kita apa pula dia puji beria sangat. Sebab bagi dia orang, Al-Hafiz ni orang hafal 100,000 hadis. Baik tu budak-budak Al-Hafiz pergi Mesir senyap je. Mana dengar kod Al-Hafiz, tak berani balik Malaysia. Okeylah Al-Hafiz. Antara ulama yang tergolong sebagai Al-Hafiz, Imam Al-Mizzi, Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Khatib Baghdadi, Imam Az-Zahabi, Imam Al-Iraqi. Ini pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin, Imam Daqiqil, adalah ni semua hak 100,000 hadis. Ada juga ulama yang dipanggil Al-Hujjah. Al-Hujjah ini mereka juga begitu alim dalam bidang hadis, dan kebiasaannya mereka hafal tak kurang daripada 300,000 hadis dengan perawi yang lengkap. Antara ulama yang digelarkan Al-Hujjah, Sufyan bin Uyainah, siapa lagi? Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, Muhammad bin Abdullah bin Amr. Ini semua ulama legend semua. Ada lagi ulama tahap Al-Hakim, yang ini hafal lebih pada 300,000 hadis. Yang biasa dapat duduk dalam kategori ini Imam Malik bin Dinar, Imam Lais bin Sa'ad, Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Termasuk juga mazhab kita Imam Syafi'i, dia masuk sebagai Al-Hakim. Begitu juga Imam Lais bin Sa'ad, ataupun Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Ulama-ulama hadis semua masuk gelaran itu. Dan dia ada satu peringkat tertinggi sekali dalam bidang hadis ini, dia panggil Amirul Mukminin fil Hadis. Siapakah yang dapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis? Ulama bahagikan, ada mereka dari kalangan mutaqaddimin, old school, ada yang new school, kalangan mutaakhirin. Kalau generasi lama, Syu'bah bin Al-Hajjaj,
ataupun Sufyan As-Sawri, ataupun Ishaq bin Rahawai, ataupun Ahmad bin Hanbal, Daraqutni, termasuklah Bukhari, Muslim. Oh, ini semua legend. Di kalangan mutaakhirin, Ibn Hajar Al-Asqalani. Tuan-tuan, puak-puak begini, dia orang hafal hadis ni dengan penuh kecintaan. Mungkin ada yang kata, oh nak buat guana ustaz, dia Arab belaka mudah lah nak apa hadis. Kita orang Ganu tak faham ni bahasa Arab ni payah. Tuan-tuan, 6 orang ulama hadis yang hadis sahih semua tu bukan orang Arab. Bukan Bukhari, Muslim, bukan orang Arab semua tu. Tapi kenapa mereka boleh hafal? Cinta. Kalau dah cinta, lagu Korea apa? Anak kita di rumah tengok Netflix cerita Korea, padahal bukan ada titik darah Korea, tak ada pada kita ni. Bapa dia minat asal saya deba gedeba asal saya dia buat milila asal saya sarang he oppa. Bapa dia minat. Bapa dia ikut sangat budaya, minat. Puan-puan di belakang hok minat Hindustan. Bukannya boleh cakap Hindustan pun. Tapi kalau bagi serangkap Tera mojese epehele sama balik kanata koi, dia tahu. Apa sebab? Minat. Jadi bukan isu bahasa, isu cinta. Kita ambil contoh Imam Bukhari. Kita malu tuan-tuan nak ngaku cinta Nabi. Banding orang-orang ni cak ayangnya kita ni, senang cerita cak ayangnya. Imam Bukhari tuan-tuan, umur dia belasan tahun, dia dah hafal 70,000 hadis. Belasan tahun. Dia pernah diuji baca 15,000 hadis tanpa tengok catatan. Dia memang sangat minat kepada hadis. Umur dia 18 tahun, dia buat kitab Tarikhul Kabir. Ini kitab sirah yang dia tulis kitab tu sebelah makam Nabi. Dia tulis kitab Jami'us Sahih Al-Musnad min Hadisi Rasulillah wa Sunanihi wa Ayamih. Itu nama panjang kitab dia, tapi kita panggil Sahih Bukhari. Dia susun, dia kaji hadis selama 16 tahun, dan dia ambil hadis daripada 80,000 orang perawi. Bersungguh, pusing dunia cari. Dia kumpul, dia dapat 600,000 hadis, koleksi dia. Dia saring pula, tinggal 7,525 hadis terbaik. Ada 4,000 hadis, dia jamin tak berulang. Sebab ada kitab hadis, kalau tuan-tuan baca, bab 1 dengan bab 3 hadis sama. Bukhari ada 4,000 hadis, dia tak repeat pada bab lain. Dia sangat teliti. Dan dia berjaya saring 2,602 hadis sahih, 1,314 hadis mu'allaq, 1,341 hadis muttabi', dan 90,000 orang ulama talaki kitab ni direct dengan dia. Ini baru orang cinta Nabi. Secara keseluruhan, kata para ulama, dia hafal 100,000 hadis sahih, 200,000 hadis tidak sahih. Dia ni dah sampai taraf mujtahid mustaqil, iaitu dah tak terikat dengan mazhab lagi dah. Begitu tinggi sekali Imam Bukhari ni. Tapi lah bila jadi orang alim, orang deki ramai. Jangan ingat bila jadi orang alim semua orang suka, tak. Ramai kalau orang tak suka. Sama dengan Imam Bukhari. Bila dia terlampau popular, TikTok muka ni, contoh lah, TikTok muka dia, YouTube muka dia, Facebook muka dia, ceramah kulu kele muka dia, orang ramai kok marah kok. Jadi akhirnya dia pernah diuji, dia pergi nak macam ambil tauliah mengajar lah kok. Pergi test, orang lain test tak sampai sejam, dia test berjam-jam nak boleh ke tauliah mengajar. Pernah sekali 10 orang ulama test dia, tanya kepada dia 10 hadis yang diterbalikkan sanad dengan matan. Dia betul semula balik. Imam Bukhari, dia di hujung hidup dia dihalau daripada kampung di sini Bukhara oleh penguasa Bukhara zaman itu, Khalid bin Ahmad Az-Zihli. Dia tidak digemari oleh pemerintah ketika itu. Dia lama tinggalkan kampung dia, pergi tempat orang, cari rezeki, ngajar tempat lain. Bila dah di hujung, dia balik semula ke Bukhara. Bila orang tahu dia nak balik semula ke Bukhara, orang sebab sayang ke dia, baris tunggu dia kat sepadan. Orang diri kemah 8 km menyambut kepulangan dia balik kampung halaman. Ini Imam Bukhari lah. Sebab itu kalau dakwah, ustaz, penceramah,
hidup nak disambut macam VIP, berhenti je lah kerja agama. Kerja agama mesti ada cabaran, dibenci orang, dinyampau orang. Tapi kalau disambut dengan kapet merah, something wrong. Something wrong. Mana boleh, perjuangan orang bukan suka. Kita ceramah cerita pasal haram judi, orang judi marah kita, mesti marah je, mana ada orang sayang. Kita tegur orang tak pakai tudung, tobat orang tak pakai tudung, marah. Baik tu kalau penceramah disayang, something wrong somewhere. Mana dia ceramah ke tak? Dia rasa dia tak ceramah kok. Sama dengan Imam Muslim. Imam Muslim tuan-tuan, dia tulis kitab Jami'us Sahih lepas saring 300,000 hadis. Dia ambil masa 15 tahun, tapis sampai jadi 12,000 hadis saja. Sehingga kan Imam Muslim pernah bagi tahu, aku yakin, kata dia, jika manusia kaji hadis selama 200 tahun lagi, mereka tetap akan berputar pada kitab aku dengan Bukhari saja. Memang betul. Sampai sekarang tuan-tuan buatlah tesis PhD sekalipun, hadis Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Kita tak mampu pun nak buat satu hadis mana, oh ni hadis baru ni Bukhari tak jumpa. Tak. Kata Muslim, aku cari habis dah. Ni hebatnya manusia. Habis lagu mana kita? Saya ingin berpesan pada diri saya dan tuan-tuan, kita nak jadi Imam Bukhari ni rasa tak dapat makan nasi Bukhari boleh ha. Jadi kita hafal hadis mana mampu lah. Saya mencadangkan diri saya dan tuan-tuan, kita start masuk Rabiul Awal hari Selasa ni, tak salah 27 hari bulan. Sehari dua ni cari kitab Imam Nawawi hadis 40. Saya seorang ni ada hadis 40. Hadis 40 ni tuan-tuan, kalau dapat kita hafal, itu pun dah kira taraf cinta Nabi sangat lah tu. 40 hadis, mana sehari satu hadis lah, tak boleh apa, benok sangat. Sehari satu hadis tak boleh apa, benok sungguh. Sehari satu hadis. Sebulan lebih, saya ingat tuan-tuan dah boleh ngajar dah. Hadis lah kepala. Oh payah ustaz. Tak minat jadi gitu. Bila minat, cinta, ada masalah. Lagu Hindustan apa takkan hadis tak boleh apa. Di Imam An-Nawawi ni ada riwayat yang disebut oleh Imam An-Nawawi, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa-siapa kalangan umatku yang hafal 40 hadis daripada agama ini, maka Allah akan bangkitkan dia dalam kluster fuqaha dan juga ulama. Contoh tuan-tuan ni di dunia kluster peniaga, niaga nasi dagang, jok orang niaga. Logiknya pada masyarakat esok kita bangkit geng-geng niaga lah ke ha? Geng-geng niaga kita lah. Tak. Kita bangkit duduk dekat kluster kawasan ulama. Kita pula heran, malaikat ni salah tempat ni. Ni bukan bidang aku ni, bukan lain aku ni. Tak. Malaikat kata tak. Sebab awak dulu hafal 40 hadis, dimuliakan oleh Allah. Awak bangkit dengan ulama, bangkit sebelum Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali. Kita pula heran. Ulama pula bangkit tempat orang nega. Kuat dengan nega, bangkit tempat nega. Nega semua, ceramah nega. Contoh. Bangkit tempat nega. Dalam riwayat yang lain, ba'athahullah yaumal qiyamah faqihan aliman. Siapa hafal 40 hadis, dia dibangkitkan sebagai orang faqih dan orang ulama. Dalam riwayat Abu Darda, kalau siapa hafal 40 hadis, kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Aku sendiri akan beri syafaat pada dia pada hari kiamat. Dia syafaat ni ada banyak. Ada syafaat Jibril, ada syafaat daripada orang Islam. Syafaat ada banyak, dia lain tahu nak cerita syafaat ni. Tapi Nabi beri jaminan, siapa hafal 40, aku sendiri, tak payah orang lain. Mana dia direct line. Dalam satu riwayat Ibn Mas'ud, siapa hafal 40 hadis, adkhala min ay abwabil jannah syi'ta. Masuklah surga dari mana-mana pintu, ikut murah, koksi-koksi. Masuklah daripada pintu mana mu nak. Dalam riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa hasyara fi zumratil syuhada. Orang hafal 40 hadis, dia akan dibangkitkan dalam kelompok orang mati syahid. Jadi tuan-tuan, jom kita hafal hadis. Hafal hadis bukan payah sangat. Kalau tuan-tuan nak mulakan dengan menghafal 40 hadis Al-Arba'in yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Baik itu ada hadis kata Abdullah bin Mas'ud, naddarallahu ra'a sami'a maqalati fawa'aha
wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Nabi pernah pesan kepada Abdullah bin Mas'ud, Allah akan kurniakan nudrah. Nudrah ni apa? Cahaya pada muka. Orang tengok tenang, muka kita ada seri. Kepada siapa? Orang yang mendengar hadis. Yang kedua, orang yang menghafal hadis. Yang ketiga, orang yang menyampai hadis. Jadi itu sebab kita kena hafal hadis. Ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bila tuan-tuan dah hafal, dah khatam 40 hadis, mana duk mulut hadis tu? Start daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kan. Oh, itu dah macam penceramah dah tu. Kalau boleh tu boleh dah. Boleh dah kuliah subuh tu lepas dah tu. Boleh dah tu. Hadis nama tu panjang juga, tapi semuka je, taklah panjang. Bila tuan-tuan dah khatam 40 hadis, baru pindah ke kitab Umdatul Ahkam An Sayyidil Anam. Ini karangan Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Dia dalam kitab ni dia kumpul 500 hadis yang dia saring daripada Bukhari Muslim. Mana dia gabung dua, dia ambil 500 yang terbaik, tak berulang lagi. Itu dipanggil kitab Umdatul Ahkam. Banyak surah masjid ngajar kitab Umdatul Ahkam. Kalau tuan-tuan dapat hafal, maknanya ni ada 500 hadis. Mana setahun lebih dah ngapal. Mana 500 campur 40 dah 540. Wah, itu dah tahap ulama' dah tu. Tahap ulama' dah tu. Kemudian kalau dah rasa selesa, rasa kemanisan menghafal itu, pindah pula kitab. Biasanya orang pergi ke Bulughul Maram, karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi bila kita dapat apa hadis-hadis begitu, barulah kita rasa sedap cinta pada Nabi. Tapi ingat, kalau dah hafal hadis banyak, jangan sombong pula. Saya ustaz dah hafal 600 hadis. Dah tu saya ingat saya nak buat mazhab sendiri rasanya. Oh, jangan gitu. Terus nak buat mazhab sendiri. Oh, tak ada. Banyak lagi nak diterangkan, tapi saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada lawangan azan yang saya dipahamkan akan sekejap lagi ya, sekejap lagi. Jadi 2 minit lagi. Oh, salah lah hak yakin tu, saya tengok yakin tadi. Kejam ni salah. Tak punya. Cuma kalau dah hafal banyak hadis, jangan nak buat mazhab baru pula. Ada setengah orang muda, dia hafal banyak hadis ataupun dia kaji hadis, lepas benda tu dia rasa, aku tak mahu ikut Imam Syafi'i, aku nak buat mazhab sendiri. Mazhab apa? Mazhab hadis lah. Jangan begitu. Tuan-tuan, kalau dah hafal 300,000 hadis pun belum cukup untuk keluar fatwa. Ini pendapat daripada Yahya bin Ma'in. Diriwayatkan daripada Toqi kepada Ismail bin Muhammad bin Al-Fadhil bin Yahya bin Ma'in. Pernah Yahya bin Ma'in ni orang tanya kepada dia, ayufti rajulu min mi'ati alfi hadis. Wahai tuan guru, orang kalau hafal 100,000 hadis boleh tak keluar fatwa? Jadi mufti 100,000 hadis. Jawab dia, lah, mana boleh 100,000, tak cukup lagi. Wa min mi'atai alfin, kalau dia hafal 200,000 macam mana? Kata Yahya bin Ma'in, tak boleh, 200,000 tak cukup lagi. Kalau orang tu salah sumiah, kalau 300,000 hadis, lah, kata dia, belum boleh lagi. Khamsatumi'ah alf, kalau dia hafal 500,000 hadis, arju, bolehlah sikit-sikit buat fatwa. Bayangkan. Mungkin tuan-tuan pula tanya, habis hak mufti-mufti Malaysia ni ustaz, 40 hadis pun belum tentu apa, molek je buat fatwa. Sebab fatwa di Malaysia tidak dibuat oleh satu orang. Dia adalah jawatan kuasa fatwa, gabungan dari pakar yang pelbagai. Dia kalau jawatan kuasa fatwa tu pula, ada pula jawatan kuasa kecil, jawatan kuasa perundingan hukum syarak pula dulu. Dia buat paper dulu, ada bahagian istimbat, banyak pihak. Jadi dia tidak seorang pada Sahibul Samah mufti saja. Tapi kalau tuan-tuan nak jadi mufti seorang diri, 300,000 hadis pun tak layak lagi. Banyak lagi saya nak terang. Kita beri dulu laluan kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita bertemu di dalam ceramah pada malam ini, Liga Ilmu kita
membawakan tajuk cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada penghujungnya. Tadi kita sedang bercerita orang cinta kepada Nabi kalau setakat ngaku tepuk dada itu bukan cinta. Ngaku kan kena bayar, kena ada bukti. Ngaku tuan-tuan, siapa-siapa pun boleh. Tapak surau ni, kalau saya nak ngaku tapak surau ni tanah tak okey saya. Tuan-tuan boleh berhak nak marah, ikut saya nak ngaku. Tapi kalau pengurusi mari, mana bukti ustaz? Tak ada, saja ngaku. Saja ngaku gitu. Aku cinta Nabi, apa bukti? Sebab itu ulama dulu dia tunjuk bukti. Bukti kami cinta pada Nabi, kami cintai sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang pertama kami betul-betul pegang percakapan Nabi, kami hafal sungguh-sungguh. Maka jadikanlah keazaman pada kita untuk sikit-sikit apalah hadis-hadis Nabi. Tak dapat 10-5 jadi dah. Takkanlah kita boleh hafal jampi serapah tapi tak boleh hafal hadis. Jampi serapah lagi payah, di Wadi Malikam Sinawari payah nak hafal, molek hafal. Tapi tadi saya pesan, kalau dah hafal banyak hadis, jangan pula tambah bermazhab. Jangan pula sampai peringkat nak buat mazhab sendiri, kutuk Imam Syafi'i, tak boleh itu. Jangan pula sampai terus nak jadi mufti, tak boleh. Kita tuan-tuan, secara perbandingan lah, kalau kita hafal semua hadis dalam kitab-kitab hadis yang 6 pun belum layak lagi kita jadi mufti. Katalah dalam Sahih Bukhari ada 7,500 hadis. Dalam Sahih Muslim ada 12,000 hadis. Dalam Jami' Tirmizi ada 4,000 hadis. Dalam Sunan Abu Daud ada 5,000 hadis. Dalam Sunan An-Nasa'i ada 5,750 hadis. Dalam Sunan Ibnu Majah ada 4,300 hadis. Maknanya kalau orang itu hafal semua hadis daripada Kutubus Sittah, 6 kitab hadis terbesar ini, dia baru hafal 38,550 hadis. Belum layak pun digelarkan ahli hadis. Jadi senang cerita, jangan sombong lah. Jangan sombong. Jadi ini sunnah Nabi pertama, sunnah qauliyah. Kita kena cinta betul. Kalau kita nak tunjukkan bukti bahawa cinta kita kepada Nabi tidak ada penghujungnya. Yang kedua, kita kena cintakan sunnah Nabi ini adalah sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ini adalah sunnah perbuatan Nabi. Apa saja yang dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi. Dan sunnah fi'liyah ini banyak. Dan ini saya ingat tuan-tuan puan-puan selalu dah mendengar ceramah tentang sunnah-sunnah Nabi ini. Apa sajalah pelaksanaan solat Nabi dari segi rukunnya, pelaksanaan haji Nabi, cara Nabi menjatuhkan hukum dan sebagainya lagi. Benda ini semua kita kena ikut tanpa kompromi. Sunnah yang ibadah, sunnah kehidupan lain. Sunnah ibadah ni jinsun adadun kaifiyatun zamanun makanun. Dari segi jenis kena sama dengan Nabi, adadun jumlah kena sama dengan Nabi, kaifiat tata caranya, SOP-nya kena sama dengan Nabi, zamanun masa bila nak buat kena sama dengan masa Nabi ajar, tempatnya mesti sama dengan tempat Nabi contoh ajarkan. Saya ambil sebagai misal jenis jinsun. Nabi dia buat korban, Nabi korban kambing, ataupun ulama sebut selain daripada kambing bolehlah unta, ataupun lembu, ataupun kambing, ataupun haiwan yang lahir dari 3 haiwan pertama. Contohnya lembu kahwin dengan kambing, dapat anak nama lembing, lembing boleh korban. Lembu kahwin dengan kerbau, dapat anak nama lembau, lembau boleh korban. Tapi boleh tak sembelih ayam serama? Tak boleh. Sebab jinsun tak sama, jenis tak sama. Aku takut ada orang jumpa pengurusi, Haji saya nak korban tahun ni, saya nak beri ayam serama. Orang minta maaf tuan, kita tak terima. Berapa tak terimanya? Ini bakal kubir raja alih ni 8,000 seekor. Bukan kira harga, spek tak sama. Sebab dia sunnah fi'liyah, Nabi tak buat. Jadi kita kena ikut lah SOP dia gitu. Yang kedua adadun, bilangan. Contoh sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib semua dah ada jumlah. Kita tak boleh lebih. Dan kurang tu pun sebab jamak. Lebih tak boleh. Katalah sembahyang Isyak lepas ni kan patut 4 rakaat, kita buat 16 rakaat. Orang tanya, berapa banyak sangat awak ni? Imam lama dah habis bagi salam. Berapa awak banyak? Saya banyak dosa ustaz.
baru umur pencen lah, baru kena sejadah. Banyak dosa ke baru masuk Islam ke? Sama je 4 rakaat. Tak payah tambah-tambah, tak perlu. Kemudian dari segi tata cara, kaifiah. Contohnya Nabi ajar ambil air semayang. Ambil air semayang start pada muka dulu, tangan, ikut turutan dia, kaifiah dia. Maknanya kita tak boleh buat kreativiti, tak boleh inovasi. Boleh tak ustaz saya nak ambil kaki dulu, lepas tu muka? Tak boleh, sebab dia undang-undang, law. Ini peraturan. Ataupun Nabi ajar baca Fatihah, susunannya Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Kita nak baca tunggang terbalik, tak boleh. Allahu Akbar Ghairil maghdubi alaihim Ar-Rahmanirrahim Ihdinas siratal mustaqim. Kita tunggang terbalik, tak boleh. Bahkan ada kemungkinan keluar masjid kena panah petir pula lagi, sebab main, tak boleh lah. Ataupun kita Fatihah guna taranum suka-suka hati, tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh semayang nak baca langgam Jawa, tak boleh. Dia langgam kena langgam Arab. Langgam Nabi ni semayang, bukan persembahan tilawah Al-Quran. Semayang kena ikut apa cara Nabi. Dan Nabi beritahu iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Mu baca Quran mesti bunyi Arab, mesti langgam Arab. Tak boleh bunyi orang manis, orang Kuala Berang, tak boleh. Bunyi Arab. Lagu-lagunya lagu Arab, Bayati, Sobah, Hijaz, Nahwan, Ros, ataupun Bayati, Hijaz, Nahwan, Rosikah. Tak boleh baca lagu gunakan lagu-lagu syair, tak boleh. Lagu-lagu rojaz, lagu langgam, macam lagu langgam syair. Macam contoh orang Arab, dia ada syair romal, dia panggil. Syair romal ni syair memuji orang. Tala'al badru alaina, tu lagu. Min saniyatil wada'. Tiba kita buat lagu Fatihah, atau tak boleh. Wadduha wal laili idza sajah. Tak edit. Sebab dia akan lari, dia punya panjang pendek. Nabi tak benarkan. Maka kalau lagu langgam Arab yang bukan digezetkan sebagai taranum pun Nabi tak benarkan, lagu syair, apatah lagi lagu Jawa, apatah lagu P. Ramlee lagi, tak boleh. Alhamdulillah Rabbil alamin, lagu getaran jiwa je. Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yaumiddin. Ini bukan bahasa panah betul, langgar pula lari balok bila balik. Tak boleh main, dia ikut spek. Oh, saya ustaz nak tarik orang muda, banyak cara lain. Buat futsal lagi bagus daripada awak tonggang agama ni. Jangan buat begitu. Tarik orang muda, cara orang muda lah. Bukan dengan tonggang semayang. Nak orang muda. Begitu dari segi zaman nun, waktu. Nabi ajar ibadah tertentu ada masa dia. Contoh nak buat korban. Korban mesti buat lepas pada habis khatib turun mimbar. Mana tak boleh buat korban lembu lepas main subuh, tak boleh. Jawatan kuasa surah bersetuju lepas main subuh kita buat teruslah korban. Bapa awal sejuk sikit. Pukul 10 panas berdering. Setuju belaka. Tak boleh, dia waktu dia dah ditentukan. Ataupun zakat fitrah. Zakat fitrah mesti dibayar sebelum daripada sembahyang raya didirikan. Jadi kalau dah selepas sembahyang raya, hukum jadi lain. Tak boleh lagi dah. Ataupun sembahyang fardu. Sembahyang subuh pukul 5 lebih misalnya. Tuan-tuan mungkin balik ceramah ni penat. Tiba ambil sejadah sembahyang 2 rakaat. Isteri tanya sembahyang apa? Aku advance dulu sembahyang subuh. Takut tak sedar pagi esok. Tak boleh. Sembahyang ada time dia. Dia tak boleh buat advance, tak boleh. Begitu juga makanan, tempat. Dia tak boleh buat di luar tempat yang Nabi dah gazet. Contoh haji. Haji mesti buat di Mekah. Umrah mesti buat di Masjidil Haram Mekah. Boleh tak kreatif tak? Tak boleh. Habis kalau kita tengah susah darurat, tak payah pergi. Macam pandemik baru ni, tak pergi je. Tidak boleh mufti buat fatwa, oh disebabkan kita Covid ni tak selesai, kita buat haji di Stadium Gobadak sajalah senang. Tak boleh. Sebab tempat tu law dia itu. Ataupun kita niat iktikaf. Niat iktikaf tempat semayang. Niat iktikaf hanya di tempat semayang saja. Tak boleh niat iktikaf di sesi minyak, tak boleh. Tuan-tuan pergi Petronas isi minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fi hadza Petronas lillahi taala. No such thing. Dia macam awak buat amalan apa ni? Jadi itu dipanggil sunnah
yang bersifat ibadah Nabi. Ada juga sunnah yang panggil sebagai sunnah takririyah, perbuatan ataupun senyapnya Nabi terhadap perbuatan sahabat yang tertentu yang menjadi makna kepada hukum bolehnya benda itu. Itu ada. Yang ni agak terperinci sikit. Ini saya tidak berhajat nak menerangkan. Sebagai contoh, ada sunnah-sunnah Nabi ni, Nabi tak cakap, Nabi tak buat, tapi Nabi benarkan. Nabi no comment. Maka no comment Nabi tu boleh lah. Contohnya, apa hukum orang baca Quran dapat upah? Apa hukum orang ngajar, orang ceramah, orang bang, orang azan baca Quran, tilawah, qari, taranum, ambil upah? Salah ke tak? Orang akan kata, salah Ustaz, tak ikhlas. Orang ngaji di mana? Nabi tak pernah kata salah. Ada dalil Ustaz? Ada. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia pernah ambil upah kambing. Dalam satu peristiwa, kata Abu Sa'id, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyah fanazalna biqaumin fasa'alnahum al-qira falam yaqruna. Kami pernah, kata Abu Sa'id, singgah di satu kampung dalam operasi tentera. Nabi hantar kami pasukan satu platoon, begitu je lah, buat operasi risikan, kumpul maklumat apa semua. Sampai di satu kampung tengah padang pasir, kami jumpa dengan dia punya ketua kampung, Tok Batin dia. Tanya, boleh tak fasa'alnahumul qira, boleh tak bagi kami makan sikit? Tapi falam yakruna, orang kampung tu tak ambuh bagi makan. Dia kata, tak ada pasal, ingat ni RNA, main nak makan tu, tak ada makan sini. Jadi Abu Sa'id tak apalah, tak bagi tak apa. Mereka pun keluar cari satu tempat lain buat kemah. Tiba-tiba kata Abu Sa'id, tengah malam, faludira sayyiduhum, tiba-tiba pada malam itu Tok Batin ni tadi kena sengat dengan haiwan. Kalau jengking ke apa tak pasti. Kemudian datanglah orang kampung tu pergi ke kemah tentera Islam. Lantas mereka bertanya, hal fikum may yarqi minal aqrab, ada tak di kalangan kamu ni orang Islam hak pandai menjampi, mengubat orang kena gigit kalau jengking, akrab? Abu Sa'id Al-Khudri ni sakit hati tak habis lagi. Oh, minta air sirak segelas tak bagi, malah minta tolong kita. Hai, ni boleh pola paku buah keras ni. Bila dia tanya, ada tak reti jampi sini? Sebenarnya semua-semua tu tak reti belaka, tapi sakit hati punya pasal. Naam, ana. Ya, saya pandai. Kenapa? Katanya, tuan minta tolong tuan, Tok Batin kita kena sengat dek binatang ni, tolonglah jampi sikit. Oh, dia pula jual mahal. Abu Sa'id jual mahal. Kata, la arqihi hatta ta'tuna ghanaman. Saya boleh ubatkan dia, tapi kalau nak suruh saya ubatkan dia, kena beri kambing lah. Ada kambing boleh cerita, tak ada kambing balik lah. Dia pulang, dia saja dia je. Pak, siang tadi aku mari suruh balik. Malam ni kita kena kat dia. Kalau mau nak aku jampi boleh, aku nak seekor kambing. Jawab orang kampung, fa inna nu'tikum salasina syatan. Tuan, jangankan seekor, kalau sembuh Tok Batin kami bagi tuan 30 ekor. Apa saya mana? Ha, sudah 30 ekor aku kerti kan ni. Saya kata, jap, bincang dulu. Bincang, orang kaya ni awak tu lah kena gi je lah tawakal. Gi jugalah. Faqabilna faqara'tu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin sab'a marat. Kata Abu Sa'id, aku pun macam ujung 4 belalang jugalah ni. Gi tengok Tok Batin tu tengah dah tak nyawa dah, pensal dah, setengah pensal dah. Aku tak tahu nak baca apa, kata Abu Sa'id. Yang dalam kepala aku Fatihah. Dia pun baca Al-Fatihah sab'a marat. Aku baca 7 kali. Doa. Fabara'a wa qabatnal ghanam. Tiba-tiba molek Tok Batin ni. Buka mata, sedar, peluh-peluh semua okey. Hasilnya wa qabatnal ghanam. Aku dapat 30 ekor kambing. Tak pasal-pasal. Tarik kambing, bawa pergi ke kemah. Akhirnya sahabat-sahabat kata, kita ni boh ada operasi ni boh, tak ada pasal nak bawa kambing kulu kilir, banyak kerjaan kita ni. Dah mana aku tahu. Gini boh,
Kita balik Madinah lah. Terus terang dengan Nabi. Ni kita pun tak tahu ni rasuah ke apa ni. Oh ya tak ya juga ya. Salah ke tak ni? Tak tahu. Balik Madinah balik. Kita clear cut dengan Nabi. Boleh tak ambil ni? Sebab aku tak keluar modal apa-apa. Aku baca Fatihah je. Oh ya tak ya juga. Kan itu tunggang agama. Penunggang agama. Marah orang. Tarik kambing 30 ekor. Falamma qadimna alaihi zakartu lahu allazi sana'tu. Kata Abu Sa'id, aku pun terang dengan Nabi. Dah jumpa, Nabi kata, awak balik. Tak siap kerja ke Rasul? Ada masalah sikit. Masalah apa? Gini tok batin ni, gini. Saya baca dia Fatihah 7 kali. Lepas tu saya boleh kambing. Tu je lah. Nabi diam. Lepas tu Nabi tanya dia, wa ma'alimta anha ruqyah. Awak tahu mana Fatihah tu boleh buat jampi? Saya teka je Rasul. Saya pernah ajar awak ke? Tak pernah. Dah tu tahu. Terai. Mana terai? Tak tahu kata. Nabi diam. Kambing. Lah saya seekor nak bagi 30. Saya tak minta. Nabi diam. Kata Nabi, iqbidul ghanam wadribu li ma'akum bisahmin. Tak apalah. Kambing itu ambil, beri aku seekor. Itu saja. Senyap Abu Sa'id. Ini hadis riwayat Tirmizi, Bukhari, Muslim. Apa pelajaran hadis ni? Banyak. Ulama kata walaupun cerita ni nampak cerita biasa, tapi pelajaran hukum banyak. Pertama, apa hukum menggunakan Quran untuk mengubat orang sakit? Dibenarkan. Sebab apa benar? Nabi marah ke tak? Tak. Nabi hanya tanya, mau tahu mana? Baca Quran boleh sembuh orang? Tak tahu, so mentang je. Kalau Nabi tak benar, Nabi akan marah. Pandai-pandai guna Quran. Quran ni bukan untuk jampi orang. Quran ni untuk kita Nabi tak cakap gitu. Maknanya boleh. Tuan-tuan, kalau orang tak sihat, kita pun tak erti mana, tak ada apa nak baca, baca je lah Quran. Jangan baca Yasin, marah dia. Aku baru batuk macam Yasin dah. Ni je lah reti. Bacalah lain. Macam tadi Abu Sa'id dia baca Fatihah kan. Tuan-tuan baca Fatihah, maknanya kalau orang ulu air kita tak. Ada setengah orang dia muka macam ustaz, tapi dia bukan ustaz, baru nak ustaz. Janggut dengan serban. Dia orang pula, saya bukan ustaz. Tak boleh cakap gitu. Dia petuang tua-tua, kalau orang minta dengan kita, berilah. Jangan kita offer. Kalau kita pula pergi, siapa-siapa nak jampi angkat tangan ni, saya boleh bagi. Oh itu tak jadi baca gitu. Dia kalau orang mari, ustaz boleh tolong, saya bukan ustaz. Tak, maknanya Allah gerakkan dia jumpa kita. Tuan-tuan tak tahu mana nak baca, baca Quran je. Baca apa ustaz? Fatihah. Tak kata apa kau semayang apa tak baca Fatihah? Baca Fatihah 7 kali je. Lama lah sikit. Jangan baca macam nak menyanyi bukan mikrofon. Tutup sikit boh gaya. Gaya kena ada. Orang suruh tiup air gini, dia buat macam mikrofon. Tak di, tutup sikit. Ni bukan main kera kena gitu kan. Dia nak bagi masuk kononnya. Gitu. Jadi baca Quran boleh. Mana tak benar kalau ada orang ustaz-ustaz garang-garang ni kata, mana boleh guna Quran untuk ruqyah ini semua. Dia ngaji tak habis. Dari segi Nabi tak marah. Kemudian apa hukum seorang yang membaca Quran atau mengajar Quran atau apa yang berkaitan dengan agama mengambil upah daripada pekerjaan dia? Jawapannya dibenarkan. Sebab ada Nabi marah. Tak ada lah bila Nabi kata, berapa dia bagi kau upah? 30 kambing. 30 kambing. Astaghfirullahalazim. Penunggang agama, cuba ikhlas sikit dalam hidup ni. Cuba ada jiwa dakwah sikit dalam hidup ni. Nabi ada cakap gitu? Tak. Tuan-tuan, 30 ekor kambing bukan sikit. Bukan 3 kilo. 30 ekor. Bukan sikit. Tanya orang jual kambing, berapa seekor kambing sekarang? Tuan-tuan panggil kori, sagu hati kita beri, tak nak beli seekor kambing pun tak lepas. Hak ni 30 ekor. Sebab itu ini dia panggil takririyah. Banyak lagi lah riwayat-riwayat yang lain yang kalau kongsikan jadi kelas ekor pula malam ni, banyak cerita. Tapi tuan-tuan, ini menarik Ada sunnah Nabi yang kita tak dibenarkan ikut. Ada. Tuan-tuan jangan ingat semua sunnah Nabi kita boleh ikut. Ada sunnah Nabi yang Nabi tidak benarkan kita ikut.
yang mana para ulama Islam menggelarkan ianya sebagai khususiyatul rasul, khusus untuk Nabi saja, atau khasa'isur rasul. Semuanya dipanggil sebagai sunnah yang hanya Nabi seorang saja boleh buat. Berapa jumlahnya? Ini berbeza pandangan ulama. Imam Abu Sa'id An-Naisaburi dalam kitab Syahrul Mustafa, dia mengata ada 60 sunnah Nabi kita tak boleh ikut. Itu khas untuk Nabi saja. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Muqaddimah Syarah Sahih Imam Muslim, ada 1200 sunnah kita tak boleh buat. Kata Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Madkhal, ada 1000 perkara sunnah Nabi yang kita tak boleh buat. Ada ulama yang kata 3000 sunnah, ada yang kata 60,000, termasuklah mukjizat-mukjizat Nabi. Macam dari tangan Nabi keluar air, tuan-tuan so buat lah, bau paik sini mukjizat. Padahal beli kat DIY je gitu, paik nak bagi nampak mukjizat, tak boleh. Itu hanya khusus untuk Nabi saja. Bahkan kata para ulama, ada pula dibincangkan apa hukum kita belajar sunnah-sunnah yang tak boleh dibuat ini. Ada setengah ulama kata ditegah membincangkannya. Sebagai contoh pendapat Imam Abu Ali bin Khairan daripada golongan Syafi'iyah, dia kata benda tu tak payah bincang, nescaya orang akan jadi pening nanti. Tetapi ulama ramai mengatakan harus membicarakan tentang sunnah-sunnah yang tak boleh diikuti ini, atas sebab menambahkan ilmu pengetahuan. Ini pendapat daripada Imam An-Nawawi. Boleh rujuk kitab Rawdatul Talibin dan juga Tahzib. Apa benda yang Nabi buat yang mana ianya wajib untuk Nabi? Sebab dia sunnah ni ada yang Nabi wajib untuk dia saja, yang mana untuk kita tak wajib. Untuk Nabi wajib. Jadi kita sunnah Nabi ni tak mampu kita nak buat atas dasar malas kita. Dia ada sunnah Nabi, kalau bahagian pertama kata ulama, bahagian kewajipan tapi tak wajib kepada umat. Contohnya sembahyang duha, Nabi wajib. Oh, bayang kalau kita sembahyang duha wajib tutup kilang tu, tak ada staf, semua pergi sembahyang duha belaka. Sembahyang witir Nabi wajib. Kita bulan puasa pun tak buat witir, ni pula bulan lain. Bulan puasa habis Ramadan sapu punggung, habis tarawih sapu punggung balik. Bapa mu tak witir? Aku witir di rumah. Pedah. Sampai raya tak sembahyang witir. Tak bila sembahyang tak tahu. Dia malas nak tunggu. Witir. Nabi wajib main witir. Dan Nabi wajib sembahyang 2 rakaat sebelum sunat subuh, sebelum solat subuh. Nabi wajib sembahyang. Kita tak. Nabi wajib qiyamul lail. Kalau Nabi terlepas qiyamul lail, Nabi qada. Nabi wajib beristighfar 70 ataupun 100 kali sehari. Wajib. Nabi wajib. Bagi kita tak. Nabi pula dilarang menerima zakat dan sedekah. Ini menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis daripada riwayat Muslim. Nabi dia tak ambil zakat, tak ambil sedekah. Kita orang tak bagi pun minta lagi boleh sapu. Katalah dia dapat sambung belajar postgraduate, buat PhD ke masters ke, oh dengan majlis Maidam minta, dengan majlis agama Pahang minta, dengan majlis agama wilayah, habis negeri dia minta duit zakat negeri ni. Sebab kita boleh minta. Macam Nabi, dia tak terima zakat, tak terima sedekah. Macam Nabi pula dilarang memakan benda-benda berbau. Nabi dilarang. Nabi tak boleh makan bawang. Bayangkan perasaan Nabi, bawang putih tak boleh makan, bawang besar tak boleh makan, jauh lagi nak makan petai, keredah, jering, durian tak ada lah. Nabi tak merasa benda-benda itu sebab dia kena on call untuk bertemu dengan malaikat 24 jam. Sebab malaikat, fa innal malaika tata'azza mimma yata'azza minhu banu Adam. Malaikat dia tak boleh bau benda busuk, dia akan U-turn balik. Macam majlis kita, katalah ada orang contoh ngisap rokok misalnya, maka malaikat dia tak suka bau. Sebab bau ni, ustaz tahu mana ustaz malaikat tak suka rokok? Dia tak, malaikat tak suka bau yang orang tak suka bau. Ada tak tuan-tuan sini orang tak suka bau rokok? Ada, maka malaikat tak suka lah. Bagi orang isap rokok dia suka sebab dia tak bau. Bagi orang yang tak merokok, sakit hidung dia bau rokok itu. Jadi itulah dia malaikat.
Durian. Adakah semua orang suka durian? Tak. Mana ada orang tak suka durian? Maka yata'azza minhu banu Adam. Apa juga yang orang tak suka bau, malaikat pun tak suka bau. Sebab itu surah masjid jangan nak buat program kendurian, bukan kerja masjid. Itu biar pengurusi JKK ke buat, bukan kita. Sebab durian ni tak semua orang suka. Jadi malaikat dia takkan datang satu tempat yang ada bau yang orang tak suka. Jadi Nabi memang tak boleh makan benda-benda hak bau. Kita boleh tak? Boleh, ada masalah. Sebab kita malaikat kiri kanan je. Malaikat kiri kanan. Ada perkara yang dibenarkan hanya untuk Nabi saja. Contoh, Nabi dibenarkan sembahyang sunat mutlak lepas waktu asar. Nabi boleh. Mana lepas sembahyang asar, Nabi boleh buat sembahyang sunat. Kita kan lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Nabi dibenarkan solat witir atas kenderaan. Nabi boleh. Kita tak boleh, kena atas darat. Nabi ada special dia dapat. Nabi dibenarkan puasa wisal. Kita tak boleh. Puasa wisal ni puasa tak buka. Buka ikut dan. Contoh kita daripada subuh tadi tak makan, sepatutnya maghrib kita buka. Orang wisal ni dia boleh buka lepas pada maghrib, mungkin pukul 10 sekarang. Macam kita tak boleh. Kita maghrib makan walaupun sedikit. Nabi dibenarkan berterusan. Bahkan dia nak puasa 2 hari direct pun boleh. Nabi tak benarkan pada kita. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal fi saum. Nabi tak benarkan kami dulu puasa wisal. Maka sahabat bertanya, minal muslimin, rajulun minal muslimin, dia bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah. Apa kami tak boleh? Tuan boleh. Apa jawab Nabi kepada sahabat? Wa ayyukum misli inni abitu yutmi'uni rabbi wa yaskini. Kata Nabi, spek awak dengan spek saya lain. Awak spek JKR, saya spek lain. Nabi kata, saya ni walaupun tidur, Allah beri saya makan dan minum masa saya tidur. Awak tak, awak makan time awak sedar. Saya tidur pun Allah beri masa saya makan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kita orang biasa hanya makan masa tidur ni masa bila? Masa duduk hospital, masuk air. Masuk air tu makan minum kita lah. Selain daripada tu tak. Apa yang mustahak hadirin-hadirat sekalian, kita sebagai seorang orang Islam, apatah lagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena respect, kita kena hormat sunnah Nabi ni. Jadi Nabi pun sampai sebut, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak suka cara saya, jangan jadi umat saya. Ni cara Nabi, sunnah Nabi. Ni hadis riwayat Bukhari. Cara Nabi maksudnya apa yang Nabi ajar, termasuk juga jangan berlebih-lebih. Nabi pun tak benarkan juga. Ada orang cinta Nabi tapi berlebih-lebih pun tak boleh kok. Berlebih dari segi buat lebih pada apa Nabi suruh. Ada sebab urut. Ni kalau adalah ilmu hadis dia panggil sebab urut. Kalau Quran panggil sebab nuzul. Sebab urut ni kenapa Nabi ucapkan hadis faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak suka cara saya, jangan jadi umat saya. Kenapa Nabi ucapkan benda itu? Kata ulama, dulu zaman Nabi ada 3 orang laki-laki. Ja'a salasatun rahtin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi. Ada 3 orang laki-laki datang rumah Nabi. Nabi tak ada jumpa dengan isteri Nabi. Mereka nak tanya, nak temu ramah, nak tahu macam mana Nabi punya ibadah. Mereka nak tahu. Orang tengah semangat. Bila isteri Nabi explain pada mereka, akhirnya falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketiga-tiga lelaki ni bila dengar isteri-isteri Nabi cerita Nabi semayang begini, puasa begini, dia kata, apa Nabi buat sikit, banyak kita lagi. Terkeluar perkataan itu daripada mulut mereka. Apa yang ditanya? Qala, dia tanya kepada isteri Nabi, minta maaf puan nak tanya, Nabi ni memang tahajud tiap-tiap malam ke? Tu kami nak tahu. Kata isteri Nabi, dah, ada hari dia tahajud, ada hari dia penat tertidur, tapi dia akan buat semula pada waktu siang. Tapi tidaklah tiap-tiap malam, ada masa penat. Jawab laki-laki ni, ana fa inni usalli lail abadah. Guana gitu, aku tiap-tiap malam tahajud. Nabi pula ada sehari buat sehari dok. Tak kena. Mana dia nak khabar banyak aku lagi. Seorang lagi dia tanya, Nabi ni memang puasa sunat hari-hari ke?
Dok, ada hari Nabi puasa, ada hari dok. Tapi dia tak pernah kenyang 3 hari. Dia biasa hari ni kenyang, esok dia puasa. Atau 2 hari dia makan, lusa dia puasa. Gitulah, tak pernah 3 hari direct. Ana asumu dahra wala uftir. Takkan Nabi, aku hari-hari puasa. Dia boleh cakap sama dia. Laki yang ketiga tanya, Nabi ni macam mana orangnya kak? Balik ke rumah dia Syria ke, dia macam mana ke? Dok lah, dia balik rumah dia gurang anak dia dengan isteri dengan cucu, duk main, kadang jadi kuda, jadi apa. Tengok kat masjid macam Syria, balik rumah gitu. Maka jawab lelaki ni, ana a'tazilun nisa fala atazawiju abada. Saya ni, saya tak nak lara-lara ni. Saya ingat Allah. Sampai sekarang tak kahwin. Saya tak kahwin. Saya nak tumpu ibadah kepada Allah. Jadi mereka pandang Nabi ni banyak lagi kita seolah begitu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum lazi qultum kaza wa kaza. Nabi tiba balik. Kemudian isteri-isteri Nabi ceritalah, budak muda 3 orang tu tanya gini. Nabi panggil dia, "Mai sini. Kamu tadi cakap gini." Ya Rasul. Nabi pandang mereka, Nabi kata, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Wahai anak-anak muda, antara saya dengan awak, saya lebih takut kepada Allah, saya lebih takwa kepada Allah daripada kamu. Tetapi lakinni asumu wa aftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa. Tapi walaupun saya lebih tinggi takwa banding awak, tapi saya puasa dan saya berbuka, saya semayang, ada hari saya tidur, dan saya berkahwin dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau awak tak suka cara saya, jangan jadi umat saya. Itu punca Nabi ucapkan. Bukan budak ni 3 orang tak ikut sunnah, dak, berlebih-lebih. Jadi ikut sukatan sudah. Ni hadis Bukhari Muslim. Lepas tu kita ikutlah sunnah Nabi, tapi jangan berlebih-lebihan. Bagi adik-adik yang ada kemampuan kahwin, kahwinlah. Ni sunnah Nabi. Bagi tuan-tuan yang ada kemampuan dan keberanian, berpoligami lah. Mana ikut mana kemampuan. Keberanian, tak ada berani, tak payahlah kena berani. Setakat mampu tak agak. Kena mampu, berani, tahan gaduh, boleh tidur berdiri, boleh tidur surau Petronas, dan adalah beberapa kriteria yang lain. Sebab itu, orang yang cinta kepada Nabi, dia tak akan masuk surga kalau tak ikut cara Nabi, walaupun dia mengaku dia cinta. Saya ambil contoh, ada satu orang ni, Ibn Abbas radhiyallahu anhu cerita. Ada satu orang ni saya tak sebutlah nama dia, sebab orang ni dekat di hati Nabi. Kita pun tak sampai hati nak cerita keburukan dia. Nabi pernah cerita, ahwana ahli nari azaban wa huwa munta'ilun bin na'lain yaghli minhuma dimauhu. Ada satu orang ni, sepanjang hidupnya dia sayang Nabi, cinta Nabi, dia bela Nabi, dia bela Nabi, tapi dia tak mau ikut Nabi. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak ikut Nabi. Nabi begitu sedih. Lantas apa Nabi sebut tentang dia? Orang itu, kata Nabi, merupakan orang yang paling ringan seksaannya di neraka nanti. Cara mana dia punya ringan? Dia hanya memakai 2 sepasang kasut yang dibuat daripada api neraka. Tapi disebabkan api neraka tu panas, yaghli minhuma dimaruhu, otak dia menggelegak, geleg, sebab panas sangat. Ni hadis riwayat Muslim. Yang itu je Nabi habis ring tolong. Orang tu kita tak sebut nama, tapi tuan-tuan pun tahu siapa. Bayangkan, dia punya sayang pada Nabi, dia buat Nabi ni macam anak sendiri, walaupun dia ada ramai anak. Dia ada 8 anak. Bila orang tanya dia pergi mana-mana, "Oi, anak saudara ke?" "Dok, anak aku lah." Dia kabur anak dia. Orang kafir Quraisy nak ganggu, dia balong kawasan, siapa berani usik? Siapa berani usik? Ni, aku hidup lagi, tak ada orang usik Nabi, tak ada orang usik. Tapi walaupun cinta dia pada sahabat, pada Nabi macam mana cinta pun, dia tak sudi ikut cara Nabi, tak dapat. Lepas itu sahabat-sahabat dulu, mereka akan ikut sunnah Nabi ni bersungguh-sungguh. Ada satu kisah, sahabat tengok Sayyidina Ali naik kuda. Kata sahabat, falamma wada'a rijlahu fi rikab qala bismillah.
Sayyidina Ali ni bila dia pijak saja kuda, dia baca bismillah. Falamma stawa ala zahriha qala alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa ila rabbina lamunqalibun. Dia baca pula doa musafir. Ketika dia duduk atas kursi kuda pelana itu, dia terus baca doa musafir. Kemudian sebelum dia bergerak, summa qala alhamdulillah salasa marat. Dia baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala Allahu akbar salasa marat. Dia takbir pula, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia beristighfar pula. Kemudian summa dhahika, dia ketawa. Ha 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 ha. Orang jadi heran. Lantas orang pun tanya, "Wahai Ali, mu tadi starting molek dah. Baca doa, takbir, tahmid, istighfar, ujung-ujung mu ketawa. Buat apa menjadi gitu?" Jawab Ali, hak mu tanya ni sama hak aku tanya Nabi dulu. Bapanya Nabi dulu dia pegang kuda, dia baca gini, hak aku baca tadi sampai hujung dia ketawa. Ha ha ha. Aku pun tanya, "Ya Rasul, buat apa ketawanya?" Jawab Nabi, "Saya ketawa sebab malaikat beritahu siapa-siapa hak baca apa yang saya baca tadi, Allah ampunkan segala dosanya." Hadis Abu Daud. Sepatutnya Sayyidina Ali hak ketawa tu tak payahlah tiru. Tak, dia photostat 100%. Patutnya sampai cukup istighfar tu memada dah. Tak, dia tiru semua. Ini sahabat. Jadi tuan-tuan puan-puan, malam ni dah dapat satu sunnah kan? Satu sunnah naik kenderaan. Sunnah yang ditinggalkan. Mana pegang kenderaan macam tuan-tuan naik kereta. Titik bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Falamma stawa ala zahriha, duduk atas kursi kereta, bacalah subhanallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mungkin ada tuan-tuan first time dengar, doa apa tu ustaz? Doa musafir. Oh, saya tak apa. Tuan-tuan suruh anak baca. Biasa anak apa? Ayah tak apa. Ayah lagu Pok Yeye apa? Anak tadika taski pasti dia apa doa tu. Baca doa musafir. Kemudian start kereta. Hidup. Bum bum. Baca alhamdulillah 3 kali. Syukur boleh hidup. Alhamdulillah hidup. Padahal tadi sepanjang ceramah teringat, aku rasa aku tutup lampu kereta aku. Mampulah bateri malam ni. Boleh start lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi betul lah Nabi ajar tu. Bom bom. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana usuk gear? Kelengkang. Takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baru jalan. Sebelum jalan istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian ketawa sikit. Ha ha ha. Orang pula pelik. Buat apa mu menjak balik ceramah malam tadi jadi pening gini? Buat apa mu ketawa? Tuan-tuan ceramah dia pula, soalan mu ni sama hok Ali tanya Nabi. Tuan-tuan ceramah lah pula. Ni sunnah yang ditinggalkan. Cuma ada orang dia nak ikut Nabi, ikut sunnah, tapi cara dia ikut sunnah Nabi tu tak kena dengan salah pasang. Dia tak kena dengan ilmu. Ada. Contohnya dia makan. Lepas makan dia jilat tangan. Jilat tangan, jangan sampai orang muntah tengok cara kita jilat tangan. Geli tengok. Bukan begitu, Nabi tak ajar begitu. Jilat tu betul dah, tapi bukan begitu. Gini. Tak betul. Dia memang Nabi kata Ibn Abbas, "Idza akala ahlukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau kamu makan, jangan kamu basuh tangan sebelum kamu jilat atau menjilatkan pada orang lain. Hadis Bukhari Muslim. Sanggup tuan-tuan jilat tangan kawan kita? Tengok nasi kat tangan dia. Dia pun ulur. Mu kalau saya Nabi, mu kena jilat ni. Bukhari Muslim. Bukan begitu cara. Kena ingat, Nabi dia boleh jilat tangan sebab Nabi tak makan nasi. Mana ada Nabi makan nasi? Nasi arak pun tak ada, tuan-tuan. Nasi mandi tak ada. Mana ada? Nabi makan buah, makan roti. Itu pun khubzan muraqqaqan, roti yang bukan, yang tidak empuk, roti keras. Jadi makanan Nabi semua kering di tangan saja. Jadi kalau makan buah anggur, mana ada kotor. Mana kalau suruh member cium pun, cium sekali, wah, kering, benda kering.
Ini nasi kandar nala dekat amat sur. Kita pun aduh. Ini kena jangan salah pasang. Kan tuan-tuan kalau ada makan kan. Cepat sikit sunnah ni tuan-tuan. Dok lah aku tangan bini aku tak jilat gini apa. Tak kena. Ataupun kita berpakaian sunnah Nabi, jubah, piyah, bagus. Tapi jangan jubah kita piyah kita kotor apa penuh tak lalat, tak betul. Nabi kita walaupun tak kaya tapi Nabi bersih. Nabi pembersih. Nabi ni sangat wangi tuan-tuan. Walaupun baju dia lusuh ke apa ke, tapi tak kotor. Orang kita setengahnya Allah, dia semayang sebelah. Kita kata bila lah nak habis semayang, bau tiak tuan-tuan. Dia tak pakai deodorant. Janggut panjang, pakaian sunnah, dia tak pakai deodorant. Rasa nak sedekah deodorant rasa. Saya ingat surah masjid kena letak satu para almari deodorant wakaf. Masuknya dulu. Odorono ke apa ke. Allah, bau Bangladesh. Tak daya kita. Ini bukan ngina Bangladesh, contoh mudah faham. Hangit tak, panggil hangit. Allah, hangit. Sebab kita lama pakai mask, mungkin tak bau sangat. Ni dah buka mask, tak kuat dah bau lah ni. Ada setengah orang dia makan benda-benda hak bau tak. Bila semayang, Allah, orang jadi tak selesa. Dia hari Khamis dia buka, dia puasa sunat, baguslah. Time buka tak benda dia makan, dia rian lah, benda kamu. Time semayang maghrib, Allah, Allahu Akbar. Allah gitu, aduh ya Allah, bapalah aku ditakdirkan duduk sini. Kita mengganggu orang dengan bauan yang tak sepatutnya. Kita sunnah, puasa bagus, semua sunnah bagus, tapi wangi tak ada. Sedangkan Nabi tuan-tuan, dia cukup pantam bau. Pernah ada satu riwayat, Nabi duduk mengajar, tiba Nabi bau bawang. Rupa ada satu orang lelaki-lelaki, dia masuk masjid, badan dia bau bawang. Nabi ni tangkap bau, Nabi tak selesa. Dia panggil sahabat, pesan sikit orang bau bawang tu belakang sikit lah, bau dia kuat sangat. Beres ya Rasul. Pergilah AJK yang abangnya jumpa, bang, minta maaf, belakang sikit. Buat apa pula? Bau bawang. Nabi tak selesa lah. Oh ya ke? Sorry. Dia pun undur lah. AJK tu tunjuk Nabi, okey lah, belakang lagi. Belakang lagi, undur lagi. Okey Rasul, belakang lagi. Minta maaf Nabi tu belakang lagi ni. Yelah, belakang lagi. Okey Rasul, belakang lagi. Tuan-tuan, agak-agak dia belakang-belakang sampai ke mana? Kalau Masjid Nabawi tu kubur hijau atau asal, dia suruh orang tu berundur sampai ke Bakit, perkuburan Bakit, 300 meter Bakit sebelah tu. Tuan-tuan pernah ke Madinah tak? Berapa jauh Bakit dengan kubur hijau? Bapak jauh. Kalau jalan kaki 4 minit. Mana sebenarnya Nabi nak kabar ke dia pergi balik lah, mandi-mandi dulu, tak faham-faham juga. Tapi dia Nabi ni orang cakap berlapis. Bayangkan bau-bau bawang. Kalau bau jombleng, gudang garang, sempurna hijau, saya ingat dengan meja-meja kena ambil pekong balik. Mu ni bawa rokok pula lah. Ini contoh bekas sini. Moga-moga apa yang kita bincangkan malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Sebagai kesimpulan, cinta Rasulullah SAW yang tiada penghujungnya ini perlulah cinta yang dibuktikan, cinta yang dijelmakan. Jadi salah satu daripada sunnah Nabi SAW juga, yang antara 7 sunnah yang Nabi tak pernah tinggalkan, ialah bersedekah tiap hari. Ini salah satu, ini tak sempat kita nak cerita. Nabi tiap-tiap hari bersedekah. Walaupun Nabi bukanlah orang senang, tapi Nabi berusaha juga. Berapa siling yang ada pun dia beri juga. Maka pada malam ini juga bersempena dengan program Liga Ilmu kita ini, pihak surau juga ingin menggerakkan petugas-petugasnya untuk jumpa dengan tuan-tuan. Kita minta sumbangan sikit bagi pihak surau, bukan untuk saya, untuk surau. Untuk surau, yang mana dana yang diperoleh daripada sumbangan ini akan digunakan untuk memeriahkan lagi aktiviti-aktiviti di surau kita ini. Sebab surau masjid, dia tak ada geran tahunan daripada kerajaan ke apa, tak ada. Kita bergerak atas dana daripada jemaah kita. Makin banyak jemaah beri, makin banyaklah program akan dilaksanakan.
Jadi kelas-kelas pengajian, majlis ilmu, kuliah duha, kita nak sediakan makan. Dia kalau majlis pengajian, kos tinggi makan lah. Dan orang kita pula kalau majlis ilmu tak ada makan, orang tak mari. Cuba try sekali ceramah tak ada makan, orang tak mari dah. Makan tu yang agak tinggi. Lepas ni nak cari makan 3-4 ringgit sebungkus payah dah. Musim-musim barang mahal ni. Jadi ni semua kos yang akan dikira sekali. Macam Maulid Rasul. Kalau Maulid Rasul, lagilah ceramah tu sunat, makan wajib. Sebab itu nama pemaulud. Maulud dengan mulut dekat-dekat bunyi. Kambing lah macam-macam minta. Jadi nanti petugas-petugas akan bergerak. Jadi tuan-tuan yang ada bawa rezeki lebih, bolehlah menyumbang kepada pihak suara. Bagi yang tak bawa cash ke takut melenggang daripada rumah, tak ada masalah. Boleh meneruskan sumbangan dengan berjumpa dengan mana-mana pengurusi ke mana selepas ini, ataupun secara atas talian online, e-banker ke apa yang patutlah. Janji tuan-tuan sedekah sudah lah. Saya kira sekadar itulah saja. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wal nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lisyari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat pada malam ini. Wallahu a'lam.